وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, khabar semua sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Ada tu sihat lah tu insya-Allah kan. Tak kisahlah sihat orang muda ke, sihat orang tua ke. Tak kisah, alhamdulillah masih lagi boleh lah kan. Bangun lagi insya-Allah. Siapa yang kurang sihat pada kalangan kita, kita doakan agar Allah berikan kepada dia kesembuhan dan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Siapa yang sedang Amin. menghadapi satu urusan ataupun apa-apa perkara yang penting, maka kita doakan bersama-sama agar Allah memudahkan urusan mereka insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, kembali kita nak sambung perjalanan kita surah Mumtahanah. Sebelum tu kita nak mulakan dengan membaca dulu ayat yang ke-10. Ayat ke-10 dan juga ayat yang ke-11 insya-Allah. Mula ayat ke-10 pada muka surat 550. Surat 550. Surah Mumtahanah, surah yang ke-60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم
فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepadamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan, dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang berhijrah itu. Mana ada dia punya tu, Ustaz? Ambil. Apabila kamu memberi kepada mereka mas kawinnya, dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir, dan mintalah balik mas kawin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka yakni suami-suami yang kafir itu meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Dia hukumkan di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Ayat 11, Ustaz? Ayat 11. Lupa. Kita. Okey. Ya kan? Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasan, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang mereka telah bayar, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik. Jazakallahu khairan. Pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Mumtahanah ini, sebahagian atau separuh daripadanya kita telah lihat. Dia mulakan Allah mencerita tentang golongan wanita yang berhijrah. Dan kita telah sebutkan bahawa ini terjadi setelah daripada perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Mulanya ada wanita yang beriman yang datang berhijrah ke Mekah. Dan Allah turunkan ayat ini untuk beritahu bahawa agar Nabi SAW tidak memulangkan wanita yang datang berhijrah itu. Dan untuk wanita itu diminta agar diuji keimanan mereka. Diminta agar diuji keimanan mereka itu. Famtahinuhun, dan Allah lebih mengetahui tentang iman mereka itu. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka itu. Maka para wanita berhijrah pada zaman dahulu, dan kita tahu hijrah bukan satu perkara yang mudah. Bila sebut tentang perkara hijrah, zaman dulu dan zaman sekarang, kedua-duanya akan menghadapi perkara yang sama, iaitu cabaran. Dia tidak mudah. Walaupun sekarang mungkin hijrahnya tidak perlu menempuh beratus-ratus ataupun beribu-ribu kilometer. Tapi betapa susahnya seseorang yang nak berhijrah daripada kehidupannya yang lama kepada kehidupannya yang baru, yang lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih mengikut Allah Azza wa Jalla. Betapa susahnya berhijrah pada dulu, tak pakai tudung nak pakai tudung, pakaian tak longgar nak longgar, tak solat kepada nak solat. Itu bukan perkara yang mudah, tetap merasakan susah dalam nak berhijrah itu. Dan itulah lumrah pada setiap penghijrahan yang dilakukan oleh sesiapa pun daripada kalangan manusia. Famtahinuhun, ujian ataupun hijrah, dia berkait rapat dengan apa? Dia berkait rapat dengan ujian. Ujian itu datang kenapa? Kerana seseorang itu nak meningkatkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla.
wanita-wanita yang berhijrah ketika ini, kenapa mereka diuji? Kerana mereka sedang nak meningkatkan keimanan mereka kepada Allah. Boleh je stay dekat Mekah tu, kan? Sebab dekat Mekah nak praktis Islam itu secara sepenuhnya, secara terang-terangan tak boleh. So kena sorok-sorok. So ada waktu yang mungkin terpaksa solat lambat sebab takut bos nampak, takut orang nampak, takut mak ayah nampak. Kena solat lambat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah sebab nak menjaga kemaslahatan diri ketika itu. Kalau terpaksa kan disogokkan dengan makanan yang tak halal ataupun dalam keadaan yang terpaksa, boleh dilakukan. Sebab apa? Duduk di bawah pemerintahan bukan Islam. Akan tetapi mereka memilih untuk kehidupan Islam yang lebih baik, untuk beramal agama dengan sepenuhnya, untuk menzahirkan keislaman, untuk nak mengamalkan semua amalan-amalan yang Allah telah perintahkan secara sempurna. Kalau solat itu sempurnanya di awal waktu, itu yang nak dilakukan. Kalau makan itu hanya yang halal, maka itu yang nak dilakukan. Maka bila nak meningkatkan iman, dia perlu kepada hijrah. Dan ketika itu datangnya apa? Ujian kepada mereka. Dan bila seorang itu nak meningkatkan diri keimanan dia kepada Allah, nak lebih dekat kepada Allah, ataupun bahasa mudahnya nak jadi baik, maka yang akan datang adalah ujian, bukannya ganjaran. Ganjaran tak datang. Ganjaran tak datang di dunia, datang di akhirat. Di dunia tak datang. Yang datang di dunia adalah ujian. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW agar menguji para wanita mukmin yang datang berhijrah. Sedangkan Allah tahu, Allahu a'lamu bi imanihin. Allah tahu tentang iman mereka itu. Allah tahu bagaimana iman mereka itu. Tak payah uji pun Allah dah tahu tentang iman mereka tahap yang macam mana. Semua Allah dah tahu. Akan tetapi Allah suruh uji juga. Maka begitu juga keimanan kita kepada Allah SWT. Dan Allah tahu keimanan kita bagaimana. Adakah kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk beriman ataupun tidak? Adakah kita telah berusaha bersungguh-sungguh nak jadi baik? Usaha sungguh-sungguh nak solat awal waktu, nak sempurnakan semua solat. Usaha sungguh-sungguh nak baca Quran setiap hari, nak faham Quran. Allah tahu mengenai iman kita itu. So tak perlu nak kelentong, kan? Bolehlah nak kelentong orang keliling, ataupun boleh nak bagi alasan kepada diri sendiri. Dan tak, hari ni penatlah rasa, tak payah ngaji lu lah. Hari ni macam pening-pening sikit lah, so tak payah lagi solat Jumaat. Kan? Kita boleh bagi alasan pada diri sendiri. Kan? Tapi kita, Allahu a'lamu bi imanihin. Allah tahu tentang keimanan kita itu. Maka Allah kata, setelah itu, jangan kembalikanlah. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Siapa wanita yang beriman sampai ke Madinah, maka Allah kata, kalau dah uji, betul mereka itu adalah orang beriman, maka janganlah kembalikan mereka kepada kafir. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, itu wanita mukmin itu tak halal bagi orang kafir sebagai isteri, dan orang kafir pula tak halal kepada orang kafir itu juga tak halal kepada wanita tersebut sebagai suami. Tak boleh. Sebab apa? Dia berlainan agama. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan, iaitu mahar kahwinnya. Baik. Maka wanita yang datang berhijrah ke Madinah, Nabi suruh agar dipulangkan kembali mas kahwinnya kepada suaminya itu, walaupun suaminya itu orang bukan Islam. Kan? Sedangkan kalau tak kembalikan pun okey tak? Okey je. Sebab kadang orang dah kahwin, dah 10 tahun kahwin, 15 tahun, 20 tahun kahwin, dia tak teringat dah pun tentang mas kahwin dia tu, tentang mahar dia tak ingat dah. Nak minta lagi dah tak ingat, sebab dah berpuluh tahun dah macam tak ada apa benda dah. Kan? Tak ada apa dah. Kalau nak bahagi ikut hari tu dah kira tak cukup apa yang dia bagi tu kan. Akan tapi agama ini, masya-Allah, betapa nak menjaga hak setiap orang, hatta orang bukan Islam. Maka disuruh untuk pulangkan balik mas kahwin wanita itu kepada suaminya yang bukan Islam itu. Dan antara
perkara yang ada di sebaliknya. Mudah-mudahan orang bukan Islam itu melihat betapa cantiknya agama ini, betapa agama ini mementingkan hak orang-orang yang berada di dalamnya, dan juga ketika mana berurusan dengan orang yang berada di sekelilingnya, walaupun bukan daripada kalangan mereka. So kadang kita kan, sesama Islam, bukan cuma Islam, kita lah kadang kan dengan orang yang kita kenal, kita treat lain kan dengan orang yang kita tak kenal kan. Kadang kita sesama bangsa kita lain dengan bangsa orang lain. Kadang kita dengan kita punya apa, orang satu negeri kita kan, lain dengan orang yang negeri-negeri lain kan. Berbeza kita punya cara kita. Orang negeri kita kan, datang orang negeri kita, Januriah orang negeri Sembilan datang beli, dia bagi diskaun lebih kan. Orang KL datang dia tak bagi. Orang Kelantan Terengganu datang dia tak bagi, dia bagi orang negeri Sembilan je. Maka kadang kita berbeza, kita treat orang itu mengikut pada orang yang dekat dengan kita. Akan tapi agama ni dengan perkara yang dilakukan yang Allah perintahkan ini, mudah-mudahan orang bukan Islam itu nampak bahawa orang Islam dia treat orang bukan Islam sama. Orang Islam dapat keadilannya, orang yang bukan Islam juga merasakan keadilannya. Dipulangkan balik mas kahwin itu. Dan jika maka wanita tu kena pulangkan balik. Kalau wanita tu tak ada, maka dia ambil daripada duit negara, daripada Baitul Mal untuk pulangkan balik. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berhijrah itu apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Pada potongan ini, wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah, maka Allah kata tak salah kalau ada daripada kalangan sahabat yang nak bernikah dengan mereka. Tak salah, boleh menikah. Sebab dah Islam dengan Islam. Dan mereka pun sudah terputus hubungan dengan suami mereka kerana telah berlainan agama. Maka boleh kahwin, tapi dengan syarat tetap kena bagi mas kahwin kepada wanita itu. Tak boleh aniaya wanita tu. Sekarang mungkin orang yang dia datang daripada negara luar kan, datang daripada seberang, kahwin kat negara kita, ni bagi murah je lah. Sebab apa? Sebab dia orang seberang, bukan orang kita. So bagi murah je dah lah. Kan tak. Tetap kena bagi, dan kena bagi mengikut pada nilai yang sepatutnya. Ini hak wanita yang agama jaga. Agama memuliakan wanita itu. Bukan boleh main senang-senang je nak kahwin, main senang je nak cerai. Ada tanggungjawab, ada perkara yang perlu diberi jika betul-betul nak berkahwin dengan wanita itu. Maka walaupun dah dikira sebagai apa? Kalau dah cerai dia kira ni lah kan, dah kira janda lah, tetapi tetap ada mas kahwinnya juga. Dan bukan kira janda tak ada mas kahwin, tak, tetap ada. Janda lah berapa kali pun tetap akan ada mas kahwin yang menjadi hak wajib wanita itu. Hak wajib. Tak gugur kewajipan. Hak itu tidak gugur daripada seorang wanita. Selama mana dia masih hidup. Berapa kali pun dia kahwin kan. Ada orang tanya kepada Ustaz Zaidus soalan kan. Dia kata perempuan tu tanya, dia dah kahwin 4 kali dah dia kahwin. Dia nak kahwin kali yang kelima. So adalah perempuan yang berkahwin banyak kali di sepanjang kehidupannya, dan pada setiap kali perkahwinannya itu dia layak mendapat mas kahwin. Itu untuk diri dia, yang wajib untuk diri dia. Ini agama telah tetapkan. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tidak berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini tentang Allah ini arahan kepada siapa? Kepada orang-orang Islam. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan dulu. Baik. Saya salin bahagian ini. So, kita lihat sikit poinnya.
Dan janganlah masya-Allah. Siapa tu? Baik. Dan janganlah kamu wahai orang Islam tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan orang-orang kafir. Itu apa maksud ayat ni? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Yang dimaksudkan ialah Allah perintahkan kepada orang-orang Islam ketika itu yang berada di Madinah, jangan berpegang dengan akad perkahwinan kamu dengan orang-orang yang kekal ataupun wanita-wanita yang kekal dalam keadaan kafir. Maksudnya, para sahabat, jika ada isteri mereka yang belum lagi Islam, maka Allah kata jangan berpegang pada akad perkahwinan itu. Maksudnya jangan teruskan lagi perkahwinan itu. Tak perlu teruskan lagi. Allah perintahkan kepada para sahabat ketika itu agar tidak berpegang lagi dengan akad perkahwinan mereka dengan wanita-wanita yang kafir. Ketika turunnya ayat ini, ketika turunnya ayat ini, apa yang terjadi ialah sudah tentu para sahabat, ini pengajaran antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Kita lihat sebentar. Baik. Seperti biasa, para sahabat mereka hanya sebutkan dua sahaja perkataan. Apa yang sahabat sebut? Bila turun sesuatu ayat daripada Allah Azza wa Jalla, sesuatu arahan, suruhan ataupun larangan daripada Allah, apa yang para sahabat sebut? Wa'atokna was sami'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Maka ketika mana turun ayat ini, para sahabat kesemua mereka menceraikan para isteri mereka yang masih lagi belum Islam yang berada di Mekah. Sebabkan para sahabat ketika mereka berhijrah dulu kan mereka berhijrah seorang. Kan? Kalau isterinya Islam dia bawa sekali lah. Kalau tak Islam tak adalah, tinggallah dekat Mekah. Maka bila turun je ayat ini, maka para sahabat pun menceraikan para isteri mereka. Para isteri macam banyaklah. Ramailah para sahabat semualah menceraikan para isteri mereka di Mekah itu. Dan salah seorangnya adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menceraikan dua orang isterinya. Dua orang isterinya di Mekah yang belum lagi Islam. Yang mana selepas itu berkahwin dengan dua orang pemuda yang top di Mekah lah. Seorang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang lagi namanya Safwan bin Umayyah. Dua orang pemuda yang top di Mekah. Ini semua anak-anak pemimpin tertinggi lah ni. Anak pemimpin tinggi di Mekah. Baik. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, begitu mereka dengan apa sahaja perintah yang datang daripada Allah dan Rasul. Apa sahaja perintah yang datang daripada Allah dan Rasul, mereka akan terus dengar dan juga taat. Dia tak ada nak cerai tapi macam lama dah kahwin tu, banyak kenangan bersama-sama. Daripada susah sampai senang, dia sentiasa berada di sisi. Tak ada. Dia tak ada terkenang semua. Kenangan-kenangan bersama, berjalan, pergi minum, travel, tak ada. Sebab apa? Bila datangnya, perintah itu datang daripada Allah dan juga Rasul, maka yang kedengaran daripada para sahabat adalah sami'na wa ata'na. Walaupun sebenarnya dalam diri itu adalah rasa mungkin macam berat kan. Sebab para sahabat juga manusia, mereka bukan malaikat. Tetap ada perasaan sayang kan, terkenang, tetap ada macam kita, sama kan, sama macam kita. Tapi apa? Ketaatan mereka kepada Allah itu mengatasi segalanya. Hingga mereka cuba lawan perasaan tu. Bukan tak ada sayang kat isteri, sayang kat anak, teringat kan, menaruh harapan agar pasangan tu masuk Islam. Tetapi bila dah datang perintah Allah, so tak boleh nak buat apa. So buatlah dulu apa yang Allah suruhkan. Lepas itu apa yang Allah takdirkan lah. Kalau Allah takdirkan bekas isteri dia masuk Islam balik, kemudian boleh dia berkahwin, itu apa yang Allah telah takdirkan. Tapi ketika turun ayat ni,
yang ditakdirkan adalah mereka kena ceraikan para isteri mereka yang masih lagi belum Islam, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Allah sebutkan dalam surah Allahumma salli ala Muhammad. Betul ingat perkataannya. Kita lihat pada surah yang keempat ayat ke-65. Surah yang keempat ayat yang ke-65. Pada muka surat 88. Muka surat 88 surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-65. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Terjemahan. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Baik, ini sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Itulah dia menjadikan Nabi sebagai hakim. Kemudian apa yang Nabi putuskan itu, dia tak ada rasa di hati mereka itu rasa keberatan atau rasa tak puas hati apa yang Nabi telah tetapkan. Baik, kita lihat pada surah yang ke-24 ayat 51. Surah 24 ayat 51 pada muka surat 356. Muka surat 356. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-51. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Terjemahan. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu antara mereka, hanyalah mereka berkata, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Baik. Bila sampai kepada mereka ajakan untuk mengikut Allah dan juga Rasul, ataupun dalam bahasa kita sekarang ajakan untuk mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah,
untuk mengikut Quran dan juga hadis. Untuk orang yang beriman, al-mu'minin, orang-orang yang benar-benar beriman, yang iman itu dah terpahat dalam diri, dia tak berubah. Bukan iman waktu bulan puasa, bulan Ramadan je. Bukan orang yang beriman bila ada masalah je. Orang beriman waktu sakit je, tak. Ini mu'minin. Dia berada dalam bentuk, dalam bahasa Arab namanya isim, bahasa Melayu namanya kata nama. Satu yang memang dah tetap. Ya, seperti kita punya nama kita sendiri, berubah tak sampai hari ni? Tak. Dah hidup 30, 40, 50 tahun, itulah nama kita. Daripada lahir sampai hari ini. Sampai kita mati nanti, itulah nama kita. Dah mati pun, itulah nama kita yang tertulis dekat batu nisan tu. Itulah nama kita. Satu perkara yang tetap berada pada diri, dia tak berubah. Maka al-mu'minin ini adalah orang-orang beriman yang iman mereka itu tetap. Maka sifat mereka bila diajak kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ajak kepada Al-Quran dan juga hadis, satu je perkataan yang dengar daripada diri mereka itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat. Tak ada perkara lain. Tak ada rasa macam tapi susahlah benda ni. Tapi nak buat sekarang ni macam tak berapa logik lah. Tapi macam tak relevan lah. Tapi benda ni kami dah buat lama, takkan salah. Dia tak ada. Dia terus sami'na wa ata'na. Dia dengar dan juga kan dia taat. Itu sahaja. Dan itulah Allah sebutkan sifat siapa? Al-muflihun. Orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni maksudnya apa? Orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Maka antara ciri orang yang al-muflihun, orang yang berjaya masuk dalam syurga, mereka adalah orang yang bila dengar je sesuatu itu datang daripada Al-Quran ataupun sesuatu itu datang daripada hadis, maka mereka sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Dia tak ada lagi apa-apa alasan. Tak ada bagi alasan. Tak ada dia kata ini untuk orang yang tinggi-tinggi je kan. Ini untuk tak ada tak kan. Macam kita dengar ada disebutkan bahawa kan kita diajar zikir-zikir Nabi. Ya, lepas tu ada orang kata, tak boleh, zikir-zikir Nabi ni berat-berat. Zikir-zikir Nabi ni susah-susah. Kan? Tak. Orang beriman dia akan apa? Sami'na wa ata'na. Ini zikir daripada Nabi, maka inilah zikir yang saya akan amalkan. Ini doa daripada Nabi, maka doa ini yang saya akan amalkan. Dia dengar dan dia taat. Dia tak ada apa? Tak ada dah dia berbolak-balik dia. Kiri kanan dia tak ada. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang berjaya memasuki syurga nanti. Maka ciri orang beriman yang mereka ini dicontohkan. Kita boleh melihat contohnya pada Nabi. Tak bolehlah Nabi itu tinggi sangat. Kita boleh lihat contoh pada para sahabat. Mereka telah mencontohkan kepada kita pada bagaimana ketaatan mereka kepada setiap perintah Allah dan juga Rasul. Dan sudah tentu para sahabat mereka juga ada melalui zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mereka juga lalu. Zaman tak berapa nak betul. Maka bila mereka masuk Islam, bukan tak banyak perkara yang mereka kena repair, yang kena tinggalkan, banyak. Akan tetapi prinsip mereka itu dalam berhadapan dengan apa yang perintah yang datang daripada Allah dan Rasul, itu yang mahal. Prinsip mereka terhadap apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul, itu yang mahal. Maka mereka taat dan juga patuh. Dan ini perlu disematkan dalam diri seorang Muslim dan orang-orang yang beriman. Siapa nak jadi orang beriman? Bukan dia nak jadi orang Islam je, dia nak jadi orang beriman. Maka ciri yang dia perlu ada dengan Al-Quran dan juga hadis, dia kena dengar dan taat. Dengar dan taat. Apa Quran sebut, jalan. Apa hadis sebut, jalan. Dia tak ada bertangguh-tangguh, dia tak ada bagi apa-apa alasan. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat dalam ayat ini, bila Allah sebut, dan janganlah kamu tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kafir. Maka para sahabat ketika itu terus menceraikan isteri-isteri mereka yang berada di Mekah. Terus. Tak dipikir lah. Tak dipikir lagi. Baik. Apa poin yang kita boleh dapat lagi daripada ayat ini? Antara poinnya ialah cinta dan benci kerana Allah. Cinta dan benci kerana Allah. Kita cintakan seseorang adalah kerana Allah. Kita bencikan sesuatu ataupun seseorang adalah kerana Allah.
Kita tidak melakukannya kerana perkara-perkara yang lain. Maka para sahabat, kenapa mereka mampu kan, untuk melakukan perkara itu? Kerana mereka menyertai isteri mereka kerana Allah. Dan mereka membenci isteri mereka juga kerana Allah. Kan? Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, siapa yang dia cinta kerana Allah, dia benci kerana Allah, dia memberi sesuatu kerana Allah, dia tidak memberi, menahan daripada memberi itu kerana Allah, dia suruh kerana Allah, dia larang kerana Allah, maka Nabi kata faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah iman dia. Kenapa? Kerana dilakukan setiap perkara itu kerana Allah Azza wa Jalla. Dan bila cerita tentang cinta dan benci, ini perkara yang susah. Kenapa? Kerana berapa banyak perkara yang kita cinta, kita suka, kita sayang tapi tak kena dengan Allah dan juga Rasul. Dan berapa banyak perkara yang kita tak berapa suka, tapi itulah suruhan daripada Allah dan juga Rasul. Betul tak? Tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Saya tuliskan Nabi SAW bersabda, saya tuliskan terjemahannya sahaja. Neraka itu dikelilingi oleh perkara yang menarik keinginan syahwat. Syurga itu pula dikelilingi oleh perkara yang dibenci oleh syahwat. Hadis Nabi SAW bersabda, neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menarik keinginan syahwat, dan syurga itu pula dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Maka sudah tentu apa yang kita ingin tu, dia sudah tentu akan berlawanan dengan apa yang Allah inginkan. Kerana Allah dah sebut dah, keinginan kita ini itulah perkara-perkara yang duduk di tepi-tepi neraka. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang menarik seseorang itu masuk ke dalam lembah neraka. Dan apa perkara yang mengelilingi syurga, dia adalah perkara-perkara yang nafsu itu benci, syahwat itu benci. Nak solat awal waktu, nak baca Quran, nak berinfak, nak buat baik, nak puasa sunat, nak bangun malam, itu semua perkara-perkara yang diri kita benci, tak suka nak buat. Tak suka nak buat, berat rasa nak buat, malas rasa. Dan perkara itu semua ada di keliling syurga. Maksudnya siapa yang buat akan dapatlah masuk dalam syurga. Akan tapi untuk duduk malas, untuk tak mengaji, untuk tak faham Quran, untuk tak solat, untuk tak puasa, untuk tak kisah pasal hal orang lain, kan? Itu semua perkara yang mudah tak untuk buat? Mudah. Memang kita seronoklah, kan? Kalau tiba-tiba hari ni, kan, tak payah solat, seronok kita, kan? Hari ni tak solat, relax betul hari ni, kan? Macam apa? Macam pergi musafir lah. Dapat solat jamak tu seronok rasa, kan? Itu kita dah rasa, dapat solat jamak pun kita dah rasa, uish, ringannya. Seronok rasa, kan? Mudah. Bayangkan kalau tak payah solat, lagilah. Kan, seronok. Buat je lah apa yang nak. Kan? Tak payah nak fikir pasal solat. Maka cinta dan benci itu perlu dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla, dan ini perkara yang susah untuk dilakukan. Kerana dalam kehidupan kita menghadapi situasi satu perkara yang kita suka dan kita tak suka. Dan kita kena paksa diri kita untuk suka perkara yang Allah suka, dan kena paksa diri kita untuk tak suka perkara yang Allah tak suka. Ini bukan bermakna kita jadi hipokrit. Betul tak? Kadang orang kata,
Dulu pakai tudung, tiba buka tudung. Kenapa tak pakai tudung dah? Sebab saya nak jadi diri saya. I want to be myself. Kan? Saya tak nak jadi orang yang berpura-pura. Saya nak jadi diri saya. Kan? Sebab tu dia buka tudung. Kan? Nak jadi diri saya. Betul ke perkara tu? Kan? Saya tak nak saya pakai tudung tu hipokrit. Saya tak nak saya solat ni hipokrit. Saya berpura-pura. Tak, saya tak nak. Saya tak nak. Betul ke perkara tu? Statement tu? Tak betul. Tak betul lah. Sebab kita tengah bincang dalam ni, tak betul lah kan? Kita rasa dah tak betul. Tapi kalau kita dengar kat luar, kawan kita cakap, kita akan rasa macam, betul juga kan? Aku tak patut rasa ni. Sebab kita pun sendiri, ada kan perkara yang kita rasa berat nak buat kan? Yang kita rasa macam, bukan aku ni. Bukan aku. Kan? Ada yang perkara yang kita rasa berat nak buat. Yeah. So, bila kita dengar orang kata, aku tak nak jadi hipokrit lah. Aku tak nak pura-pura lah. Dan aku nak jadi diri aku. Kita pun mungkin ada rasa macam, betul juga. Aku ni macam hipokrit pula kan sekarang ni. Tak. Tapi itu adalah satu statement yang dipandu oleh nafsu. Syaitan yang memberi idea itu, itulah yang antara perkara yang dimasukkan dalam Al-Quran. Syaitan memperhiaskan sesuatu amalan itu agar dia nampak okey. Perbuatan dia tak pakai tudung, perbuatan dia tidak menutup aurat, atau perbuatan dia meninggalkan solat kerana alasan dia, saya nak jadi diri saya tak nak berpura-pura. Nanti bila saya betul-betul dah redha, saya dah rasa okey, saya akan buat. Saya nak buat bila saya betul-betul nak. Waktu saya tak nak, saya tak buat. Sebab saya tak nak pura-pura. Maka syaitan memperhiaskan amalan dia, iaitu apa? Amalan tak menutup aurat ataupun amalan tak solat itu sebagai satu amalan yang baik. Seolah dia macam tengah menjadi diri dia. Dan itu perkara yang memang patut dia kena buat. Saya kena jadi diri saya. So dia pun rasa okey dengan perkara tersebut. Maka itu yang dihiaskan oleh syaitan pada diri seseorang. Dan memang dalam kehidupan kita, dalam nak mentaati Allah Azza wa Jalla, itu perlu kepada paksaan. Itu perlu kepada paksaan. Kalaulah kita tak memaksa diri kita, hari ini kita mungkin tak solat. Hari ini kita mungkin tak baca Quran. Hari ini mungkin kita tak ada pun dalam kelas ni. Kita tak ada pun kat sini. Kalaulah bukan kerana kita paksa diri kita untuk duduk sekejap dengar cerita tentang Al-Quran, maka kita takkan ada. Ini adalah bentuk paksaan kita pada diri kita. Kita memaksa diri kita untuk nak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu nanti di akhirat yang Allah akan seru adalah siapa? Ya ayyatuha, dalam surah Al-Fajr. Selalu maghrib kat TV Al-Hijrah tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang akan diseru. Siapa yang diseru? An-nafs. Diri itu. Nafsu itu. Yang telah ditundukkan itu. Itu yang akan diseru. Kenapa? Kerana orang itu ketika di dunia, dia telah berusaha menundukkan syahwatnya itu. Dia telah berusaha menundukkan syahwatnya. Dan usaha nak menundukkan syahwat ataupun nafsu, bila kita sebut syahwat, dia bukan maksudnya syahwat yang berzina tu sahaja, bukan. Dia syahwat adalah apa-apa pun perkara yang menarik keinginan nafsu kita. Kan? Nak kaya, kan? Nak seronok-seronok. Itu semua keinginan syahwat lah, keinginan syahwat. Okay. Maka dalam kehidupan ini, kalau seseorang itu, dia adalah perjuangan apa? Kehidupan adalah perjuangan untuk menundukkan nafsu syahwat, menundukkan keinginan kita yang sangat banyak tu. Itu perjuangan dia. Dan kalau seseorang itu dia memberikan perhatian dalam hidupnya, dia bagi perhatian pasal tu je, cukup tak? Rasa okey tak? Kan? Kalau kehidupan dia beri perhatian pada nak menundukkan nafsu dia, maka dia akan terbuka segala pintu kebaikan yang sangat banyak. Kerana nafsu akan sentiasa menyuruh untuk buat apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu akan pasti menyuruh seorang itu buat perkara yang tak baik. Maka kalau seorang itu dia berusaha nak menundukkan keinginan hawa nafsu dia, nak bersunuk-sunuk, nak menambah, nak menghimpun harta, nak lepak-lepak, nak bersenang-senang, dia dapat melawan
menuntut nafsu itu daripada mengelakkan perkara-perkara itu, maka dia akan terbuka jalan kebaikan yang sangat banyak. Dan itu perkara yang saya telah sebutkan tadi, pada diri kita seharian kita akan berjuang untuk menundukkan hawa nafsu ini. Kan, nak bangun solat subuh bukan senang, betul tak? Walaupun kita dah solat subuh berpuluh tahun dah, betul tak? Tapi setiap pagi tu dia adalah satu battle nak bangun solat subuh. Kan? Ataupun kalau kata okey subuh, nak bangun solat malam, dia satu battle. Perjuangan nak mengangkat selimut, nak bangun pergi ambil wuduk, nak solat awal waktu subuh, itu bukan perkara yang mudah. Lagi-lagi kalau hujung minggu, bukan satu perkara yang mudah. Dia tetap perlu kepada apa? Perjuangan nak mundurkan hawa nafsu. Maka Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at, surah yang ke 79, pada muka surat 584, muka surat 584 surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 ayat yang ke-40 dan juga ayat yang ke-41. Surah 79 ayat 40 ayat 41 muka surat 584. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry, Ustaz. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Baik, dua sifat Allah sebutkan, wa amma man, dan ada pun orang yang khafa maqama rabbih, dia takut kepada kedudukan ataupun kehebatan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Apakah ganjaran yang Allah berikan kepada dia? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ganjarannya adalah syurga. Dua perkara dia buat. Dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada terang ataupun tersembunyi, dan dia menahan hawa nafsu dia. Menahan diri dia daripada mengikut keinginan hawa nafsu dia. Nakkan apa? Nak beli tu, nak beli ni, nak kumpul tu, nak kumpul ni, dah dapat tu, nak dapat ni. Dia tahan. Maka apa yang dia akan peroleh? Al-Jannah, syurga. Maka setiap orang pertama memiliki apa? Keinginan masing-masing. Dan sebab itulah setiap daripada kita bertindak seperti apa yang telah kita bertindak hari ini. Sebab kita ada keinginan kita masing-masing. Lepas tu kita, ada orang sanggup buat ni, ada orang sanggup buat ni, ada orang sanggup buat overtime, ada orang sanggup buat 2-3 kerja, ada macam-macam orang sanggup buat. Sebab apa? Kita ada keinginan kita yang kita nak penuhi. Maka setiap orang ada keinginan dia masing-masing. Baik. Maka persoalannya ialah orang yang masuk syurga, mereka bukan tak ada nafsu, bukan tak ada keinginan. Orang masuk syurga pun ada keinginan juga. Ada nafsu juga. Nak juga rasa, nak kumpul ke, nak tu, nak ni, ada, bukan tak ada. Bukan orang yang masuk syurga tu semua memang dia lahir je kan, dia besar je tu dia rasa aku tak nak semua, dunia ni tak nak, aku nak akhirat je. Aku senang je nak solat on time tu, senang je. Lagi solat jemaah, nak baca Quran tu senang je. Kan tak? Orang masuk syurga juga ada keinginan, ada nafsu, nak juga bercantik-cantik, nak glamour-glamour juga, nak pakai kereta mewah, nak rumah besar, nak duit banyak juga. Ada, tetap ada. Tapi bezanya apa? Bezanya mereka menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu. Itu beza dia. Menahan dirinya daripada ikut hawa nafsu. Maka tempatnya Allah akan berikan adalah syurga. Baik, maka dari potongan ayat ini dua perkara, dua poin kita dapat. Pertama, taat dan patuh. Yang kedua, cinta dan benci kerana Allah Azza wa Jalla. Maka pada setiap apa yang Allah perintahkan pada kita, kalau nak jadi orang beriman, amalkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami
Tak apa pun. Jangan banyak tanya. Yang tak boleh tanya adalah pada Al-Quran dan juga hadis je. Yang lain-lain tu boleh tanya. Kalau ada orang kata, saya kata buat ni, buat ni, buat ni, amalkan ini, buat ini. Maka boleh tanya, kenapa Ustaz kata amalkan ini, buat ini? Boleh tanya. Boleh persoalkan, boleh minta rujukan. Tapi kalau Allah dan Rasul, tak ada. Yang perlu ada adalah sami'na wa ata'na sahaja, dengar dan taat sahaja. Yang kedua, cinta dan benci itu hanya kerana Allah SWT, bukan kerana lain. Kalau katakan kalau kita hari ini kita benci seseorang itu kan, kerana dia ada masalah dengan kita. Sedangkan dia sebagai seorang Muslim, orang yang baik je. Dia sebagai seorang kawan mungkin baik, sebagai seorang jiran mungkin baik, tapi adalah beberapa hal yang kita tak kena dengan dia. Lalu kita membenci dia. Dan maka hari ini kita nak tukar. Kita suka dan benci sesuatu itu kerana Allah SWT, bukan kerana sebab-sebab peribadi sesama kita. Lakukan dia kerana Allah SWT. Baik. Kemudian Allah sebutkan, dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan. Dan biarkanlah mereka, iaitu suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Maksudnya, Allah perintahkan kepada orang beriman untuk minta balik mas kahwin bagi pihak wanita mukmin yang dah berhijrah. Kena minta. So kalau wanita mukmin dah berhijrah, kita orang Islam, orang mukmin ketika itu kena jumpa suami dia, kena minta balik mas kahwin dia. Dan suaminya yang bukan Islam itu boleh minta balik mas kahwin dia daripada isterinya, boleh. Allah ulang sekali lagi. Ini 2 kali Allah ulang. Tentang apa? Tentang orang kafir minta balik dia punya mas kahwin. Atas tadi Allah perintahkan untuk kita bagi kepada ex-husband yang bukan Islam tu. Dan di bawah ini Allah kata biarkanlah kalau diorang minta bagi balik apa yang mereka telah belanjakan. Itu dari sudut mas kahwinnya itu. Baik. Ya saya. Mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan. Ini bukan rujuk kepada orang Islam yang berkahwin dengan isteri yang bukan Islam, Ustaz. Betul. Kan? Betul. Yang Saya sebut apa tadi? Ya? Saya sebut apa tadi? Ustaz tadi sebab Ustaz cakap minta balik yang telah berikan. Suami kafir. Saya rasa macam Ustaz tak rujuk kepada isteri dia yang kafir. Okey, maaf. Okey, baik. Maaf. Terima kasih. Baik. Dan janganlah kamu orang Islam tetap dan mintalah balik maksudnya yang kamu telah berikan, maksudnya kepada para sahabat orang Islam ketika itu yang ada isteri bukan Islam, yang mereka dah ceraikan. Bila turun ayat itu ceraikan kan? So yang mereka lakukan adalah kena minta balik daripada isteri mereka itu dia punya mas kahwin balik. Dan begitu juga untuk wanita beriman yang berhijrah kepada mereka kena tolong minta juga balik mas kahwin itu daripada bekas suami mereka yang belum Islam itu. Minta balik. Baru jelas Ustaz. Baik. Terima kasih. Jazakallah khairan Haji Yahya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Kadang dia perlu peringatkan sebab kadang saya tak perasan apa yang kadang tersilap cakap, tak perasan. Minta maaf. Maka perlu kepada tegur. Tegur ni perlu, saya beberapa kali dah sebutkan sebelum ini, perlu kepada tegur kepada guru. Bukan kerana kita tak hormat guru itu, akan tetapi kita lebih hormat kepada apa? Kepada ilmu. Ilmu itu lebih perlu dihormati daripada guru. Kalau kata, Ustaz sebelum nak belajar lu kan kena adab dengan guru. Betul. Akan tapi kalau guru itu bercakap satu perkara yang bertentangan dengan ilmu, terutamanya Al-Quran dan juga hadis, maka itu perlu dipersoalkan. Dia tak boleh dibiarkan. Kerana yang tertinggi adalah Al-Quran dan juga hadis melebihi para guru sesiapa pun. Maka kalau dia bercakap bertentangan, berlainan dengan apa yang Al-Quran dan juga hadis sebut, maka kena persoalkan. Murid kena persoalkan. Dan tidak ada masalah untuk seorang murid mempersoalkan dari sudut keilmuan. Bukannya main kecam kutuk, tak. Mempersoalkan dari sudut keilmuan. Minta rujukan, minta sebab kenapa guru ni cakap macam ni. Boleh tak berikan rujukan, reference dia daripada Al-Quran dan juga hadis dan juga sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Sebab itu kita ada 4 mazhab. Semuanya berbeza pendapat. Akan tapi pernah tak tengok dia orang bergaduh sama dia orang? Dia orang kecam anak murid dia orang ke kecam guru? Tak ada.
Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik rahimahullah. Tetapi dia sendiri ada mazhab dia berbeza dengan guru dia. Kan? Adakah dia tak hormat kepada guru dia? Tidak. Tetap dia hormat kepada guru dia. Dan itu tidak, kita tak pernah anggap pun Imam Syafi'i tak hormat kepada guru dia. Bahkan kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i menyalahi sebahagian pendapat guru dia sendiri. Bukan dipersoalkan, dia berlain pendapat tu. Nah, seolahnya kalau dalam kelas tu, kan, saya cakap, ajar kata ustaz, saya tak setuju dengan ustaz. Macam itulah, kan. Kalau kita tengok macam uish, terus tak macam beraninya cakap macam tu, tapi itulah, kan. Imam Syafi'i rahimahullah berlainan pendapat tu dengan guru dia, tapi bukanlah maksud dia tidak beradab kerana dia dilakukan dari sudut ilmu. Ilmu itu lebih tinggi, perlu dihormati daripada perkara yang lain. Jazakallahu khair. Baik, maka di atas ini dia berbincangkan tentang apa? Kan? Tentang wanita bukan Islam yang berhijrah nak pergi bagi balik dia punya mas kahwin, yang ni minta balik mas kahwin, yang ni kena ceraikan isteri dia yang bukan Islam, lepas tu minta balik mas kahwin dia, yang ini kalau diminta kena pulangkan balik. Kita rasa apa benda ni? Bisa kata apa benda cerita ni? Kan? Baik, kalaulah kita tak faham pun, kan, ada beberapa poin yang kita telah ambil daripada perbincangan kita. Tapi kalaulah kita tak boleh nak faham, apa ceritalah ni minta kat dia ni minta kat dia ni dan sebagainya, kita tak boleh nak faham. Baik, tetapi fahamlah pada penghujung ayat yang Allah sebutkan ini, Allah kata di penghujung ini, zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah kata demikianlah hukum Allah. Cerita yang kita tak faham kat atas-atas tu, yang kita rasa macam apa benda ceritanya ni, aku pun tak tahulah apa benda cerita ni, pening kepala aku. Bila nak pakai pun aku tak tahulah. Akan tapi Allah kata zalikum hukmullah, demikianlah hukum Allah azza wa jalla. Baik. Kalau kita lihat pada demikianlah hukum Allah, kan? Kita cari kat situ. Pada potongan ayat ini, bila kita baca, apa yang kita terlintas? Saya? Allah kata demikianlah hukum Allah. Bila kita baca, apa yang terlintas? Baik, bila kita dah lalu penceritaan yang kita rasa macam kita tak berapa nak faham, tak boleh nak bayangkan situasi, bahkan kita rasakan aku pun tak mungkinlah menghadapi situasi itu. Dan Allah akhiri cerita yang kita tak berapa nak faham ini dengan zalikum hukumullah. Demikianlah hukum Allah. Tak faham mesej dia apa Allah yang maksudkan sebenarnya dia buat macam tu, dia suruh minta tu. Baik. Kita sendiri rasa kita akan guna tak apa benda hukum-hukum yang Allah akan ceritakan tu? Tak applicable sangat lah kat sini. Kita rasa tak applicable sangat dengan kita. Betul tak? Kita tu pun tak rasa kita akan menghadapi situasi itu. Betul tak? Betul. Dan kalau kata kita berhadapan dengan situasi itu, katakan jiran kita bertanya ke, jiran bukan Islam kita bertanya, kawan bukan Islam kita bertanya, macam mana kita? Jawablah, tak boleh kahwin dengan orang kafir. Jawablah kan. Kita boleh jawablah. Sebab apa kita boleh jawab? Sebab itu dah hukum Allah. Hukum Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah siapkan dah manual kehidupan kita. Allah dah siap. Tapi pasti ada hikmah dia kenapa Allah set macam tu. Betul. Kita berapa banyak dalam kehidupan kita yang kita lalu, yang kita baru melalui sesuatu perkara itu, tapi Allah dah siap-siap bagi tahu hukum dia apa. Maksudnya nak bersihkan ikatannya antara suami dan isteri ni, dia kena dengan pernikahan secara Islam tu. Betul. So kalau kita rasa macam benda cerita kat atas ni, aku takkan hadapi situasi ni, tapi fahamlah satu mesej yang Allah sebutkan, demikianlah hukum Allah. Fahamilah betapa Allah ni bagi perhatian kepada kita. Allah dah siapkan manual kehidupan kita,
Allah dah siapkan apa yang perlu kita buat sebelum kita hadapi situasi itu, dan kita tak perlu fikir pun sendiri. Kita tak perlu fikir sendiri nanti macam ni nak buat macam mana macam ni nak buat macam mana tak Dah perlu ada fikir. jalan Allah dah yang dia. siapkan. Allah dah siapkan dah. Kalau kita lihat pada contoh ni, kita akan rasa macam memanglah kita tak pakai. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kan, kita nak pergi travel, dah siap tak hukum dia macam mana? Dah siap. Kenapa Allah sediakan solat tu boleh jamak kasar? Kenapa? Kerana Allah tak siap dah. Kalau musafir, Mudahkan kita. mesti susah punya. Mesti susah. Allah dah siap tahu dah. Allah dah siap tahu kalau musafir mesti susah. Mesti akan ada kepayahan. Kalau nak buat solat on time dan bilangan solat itu sempurna, maka Allah dah siapkan dah. Allah kata zalikum hukmullah. Aku dah siap tahu dah tentang kamu ni, so aku dah siap bagi dah. Musafir, pergilah solat jamak dan juga kasar. Tak ada masalah. Allah dah tahu dah kalau kita ini kesihatannya naik turun. Dan bila di hujung-hujung usia, kesihatan itu selalunya menurun. Maka Allah dah siapkan dah. Untuk orang yang sakit, macam mana solat dia? Untuk orang yang sakit, macam mana puasa dia? Kita belum sampai lagi waktu tu. Tapi manual tu Allah dah bagi dah. Tak payah fikir sendiri nak buat apa. Tak payah fikir. Semua Allah dah siapkan dah. Allah buat yang ni supaya tiada percampuran antara orang Islam dan orang kafir. Itu dia akan melahirkan zuriat yang haram, tak boleh nak di-recognize dia punya macam mana tu? Agama dia macam mana? Betul. Lepas tu Betul. nanti timbul permasalahan dalam segala segi lah, terutamanya Betul. pasal harta, Agama dia, pasal harta, agama, pasal anak. Dia penjagaan. akan menimbulkan banyak masalah dalam rumah tangga lah kalau dibenarkan macam tu. Betul. Mungkinlah itu yang saya terfikir. Betul. Dan memang itu pun realitinya. Allah sediakan manual kehidupan supaya apa? Supaya kita hidup mudah, senang. Supaya manusia tidak perlu berfikir sendiri. Kan? Supaya manusia tak fikir sendiri. Dan betapa zalikum hukumullah ini, kalau kita faham itulah hukum Allah, maka betapa kita boleh melihat kasih sayang Allah untuk setiap daripada hamba dia. Dia tahu dah apa situasi yang akan hambanya itu hadapi, dan dia dah siapkan dah. Kalau kau kena macam ni, kau nak buat apa? Kau kena macam ni, kau nak buat apa? Kita dah tak payah fikir dah. Kita nak kena buat apa? Tak payah. Allah dah siapkan dah semua. So tinggal apa? Sebaik-baik penyelesai masalah lah. Sebaik-baik penyelesaian masalah. Hanya tinggal ikut je. Sebab itu awal-awal Quran Allah sebutkan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. So kalau kita dah ada petunjuk, kita nak kena buat apa? Kita tinggal ikut je petunjuk tu, bukan nak kena buat apa-apa pun. So sebenarnya tugas kita ni mudah ke susah? Mudah Mudah je. Allah tinggal ikut je. Sambil nak awak tok nak je. Tugas kita. Sambil nak buat tok nak je. Bukan Allah suruh pergi fikirkan. Kita bila bekerja, kena tak fikir macam mana nak bina modul kan. Siapa yang guru nak bina modul, macam mana nak bagi murid tu senang faham. Kan, kalau syarikat macam mana nak bagi satu projek tu jalan, nak bagi syarikat, kena fikir, kena perah otak. Pergi pula buat camp, pergi bercuti, nak fikir, nak brainstorm. Macam mana nak keluar, nak dapat idea, nak buat sesuatu dalam syarikat tu. Ini kita manusia hanya ikut je. Semua Allah dah siapkan. Mungkin bila Allah sebutkan zalikum hukumullah, itulah dihukum Allah. Kalau kita baca dengan hati, maka kita akan rasakan di hati ini betapa Allah ni, Masya Allah, sayangnya dengan kita. Semua dia dah siapkan dah. Hukum hakamnya kita tak perlu fikir. Sebab apa? Sebab kalau Allah biarkan kita berfikir sendiri, apa yang perlu kita buat, apa akan jadi? Huru-hara. Orang ni idea lain, dia lain. Betul. Hukum dan undang-undang manusia, hukum dan undang-undang yang manusia cipta, dia mungkin berkesan, mungkin tak berkesan. Kan? Dia mungkin adil, mungkin tak adil. Mungkin berat sebelah. Betul tak? Maka kan, betapa banyak undang-undang manusia yang dipinda. Ni dipinda, ini dipinda. Kenapa dipinda? Sebab tak kena. Yang hukuman yang 10 tahun dulu, 20 tahun, 30 tahun dulu, mungkin dah tak boleh pakai sekarang. Kena pinda. Dah dimansuhkan. Ada yang dah dimansuhkan. Maka betapa Allah SWT ini dia tahu
apa yang kita perlu dalam kehidupan kita, dia tak biarkan kita fikir sendiri. Sebab kalau kita fikir sendiri, maka akan keluar idea yang banyak, satu sama yang lain akan bercanggah. Dan kalau kita senaraikan, contoh kita ada 5 idea, kita buat idea yang pertama, jalan, tak jadi, buat idea yang kedua, jalan tak jadi, buat idea yang ketiga, jalan tak jadi. Betapa kita akan menghabiskan masa itu banyak untuk apa? Mencuba pelbagai idea. Cuba 5-5 tak jadi. Lepas tu nak buat apa? Pergi cari yang lain. Tak payah. Kerana apa yang manusia fikir, hukum, undang-undang, cara, tata cara, itu semua mungkin berkesan, mungkin tak berkesan. Maka Allah kesian kat manusia ni, nak mudahkan hidup dia, nak menuju ke syurga. Sebab sejak kita dah ada tugas, dah masing-masing atas dunia ni nak mengabdikan diri kepada Allah, nak kena tahan hawa nafsu, maka Allah bantu. Tak payah fikir dah semua ni. Aku tunjuk dah, ikut je. Apa nak buat. Tak payah nak fikir-fikir dah. Tak payah nak duduk brainstorm dah. Nak kena buat apa dekat dunia ni. Dan hukum Allah Azza wa Jalla, itulah yang dia, ini satu-satu ayatnya yang dia kata demikianlah demikian itulah hukum Allah, Ustaz. Jarang saya jumpa ni, first time jumpa. Yang jarang. Dia menetapkan hukum. Betul. Itulah tadi terfikir juga kenapa di-stresskan at the end of the sentence. Dia Betul. kena minta mahar, dia kena pulangkan ke itu ini pertukaran tu kan. Tiba-tiba dia kata demikianlah hukum Allah. Betul. Dan saya tahu bila kita bincang kata ayat, kita rasa macam malas dengan sebab apa? Kita pun tak beri perhatian sangat sebab apa? Kita tahu kita tak pakai pun hukum ni. Kan? Akan tetapi yang kita nak ambil daripada ayat-ayat itu adalah apa? Konsepnya. Sebab di akhirnya itu menunjukkan apa? Betapa Allah ni dia perinci ceritakan dekat kita apa yang kita kena buat. So sebenarnya kehidupan dia ni kalau mungkin applicable jika ada suami isteri yang kahwin dengan orang-orang yang saya kata macam later on dia murtad seorang kan, so hukum tu akan terpakai kan Ustaz? Betul. Akan terpakai. Betul. Cumanya kalau kita tak boleh nak nampak dalam ayat ni apa benda yang kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, maka cukuplah satu poin je yang kita dapat. Allah sayang aku. Maka Allah dah siap aturkan kehidupan aku ni. Tanpa perlu aku fikir sendiri mana jalan aku nak ikut. Cukuplah itu je. Kalau poin yang kita dapat, satu je daripada ayat yang kita rasa berpusing-pusing kita nak faham. Betapa mudahnya kita kan, waktu dulu kalau nak exam kan, SPM katakan, cikgu bagi tahu yang masuk bab 5, 6, 7, yang masuk topik ini. Mudah tak kehidupan kita? Mudah tak kita nak jawab exam tu? Mudahlah. Berbanding dengan kena study semua buku form 4, form 5. Kan, cikgu kata masuk bab 1 hingga 10 form 5 je, yang lain tak masuk. Senang tak kita? Senang. Seorang anak kan, mak dia siap cakap dah bangun buat ni 1, 2, 3 dia senaraikan. Kan, mak dia pergi kerja hari Sabtu, bangun tidur, makan mandi, makan dah siap, dah makan basuh pinggan. Lepas tu tengok TV, lepas tu pergi kedai, duit ada kat sini. Semua dah siap. Senang tak anak tu? Senang, dia tinggal apa? Ikut je. Tapi jadi masalah kat kehidupan anak tu kalau dia apa? Kalau dia tak ikut. Dia bangun tidur terus pergi tengok TV. Waktu tu dia akan menghadapi apa? Dia akan menghadapi masalah. Mak dia balik, siap dia. Sebab apa? Dia tak ikut peraturan. Maka zalikum hukmullah, itulah dia hukum Allah. Menunjukkan kepada apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Allah dah siap cerita detail dah dalam ayat tadi. Kan? Orang bukan Islam kena cerai kan, isteri dia minta balik mas kahwin. Orang yang mukminah, perempuan mukmin yang berhijrah, jaga dia jangan pulangkan balik kepada suami dia dan pulangkan balik mas kahwin suami dia. Dan dalam ayat selepas ini pun sama, masih lagi akan sebut tentang pasal mas kahwin ni, pulangkan balik mas kahwin. Masih lagi akan sebut. Allah cerita detail. Ayat ke-11 sama. Sebab Allah sayang dan Allah tak nak biarkan kita berfikir sendiri. Sebab Allah tahu kalau kita fikir sendiri, mungkin ada yang adil, mungkin tak adil. Mungkin berkesan dan mungkin tidak berkesan. Maka Allah tahu kelemahan kita kat mana, Allah dah siapkan dah semua. Kita tinggal hanya ikut sahaja. Dan selepas Ustaz. Ya saya, Waalaikumsalam. Ustaz, Ya saya. kita mentadabur macam ni kan.
Tapi saya dah lama terfikir, kawan saya kat Indon tu dia kahwin Islam dengan non-Islam Betul. atas dasar dia kata itu pun orang dia kata ahli kitab, dia kata. Yalah, because Christian is Injil, kita Al-Quran. Jadi dia kata it's okay. Tapi bila dah faham sikit tentang hal ini, I was wondering whether dia all tak ada pun benda yang sama tak? Because Betul. it is quite common, isn't it, over there? I have Betul. kawan saya macam tu. Betul. And then kita tak, masa zaman dulu kita muda, kita jahil, kita tak ada nak komen sebab kita tak tahu nak berpegang pada apa. But now Jumpa dah ayat dia. juga, Ustaz. Betul. Sebab kita, alhamdulillah kat Malaysia ni, kita tak menghadapi situasi itu secara besar-besaran. Mungkin secara senyap-senyap tu mungkin ada lah. Yang murtad tu lah kadang ada. Kena Tapi pisahkan cepat. di Indonesia dan di Singapura, dia bukan perkara yang pelik dah. Dia perkara yang telah meluas dan orang semua dah tahu dah, dan tak segan dah pun. Kan mereka berkahwin sesama berlainan agama. Dah tak pelik. Maka ini applicable tak untuk mereka? Masih lagi applicable lah untuk mereka. Dan untuk kita, kan, mungkin kat tempat kita ataupun diri kita ataupun keluarga kita tak, tetapi apa yang kita boleh buat, kita boleh sampaikan kepada mereka, kan? Dan kita melihat dari sudut pandang betapa Allah dah, dan kita dah ambil dah pun pengajaran yang banyak, kan, betapa kita kena betapa Islam dan kafir itu tidak akan pernah sama, kan? Seperti mana dunia dan juga akhirat tidak akan pernah sama. Seperti mana daging segar dan juga bangkai tidak sama. Kan, maka itu poin yang telah kita ambil sebelum ini, kan, betapa kita kena fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kembalikan mereka kepada orang kafir ataupun kekufuran. Maka kita dengan nikmat yang ada, kita kena bersyukur, jangan kembalikan diri kita kepada kufur atas nikmat Allah berikan. So banyak poin juga yang telah kita ambil daripada potongan ayat ini yang nampaknya macam tak kena dengan kita, tetap. Tapi kita boleh sampaikan, kongsikan kepada mereka, dan kita berdoalah kepada Allah SWT agar zuriat keturunan kita tidak menghadapi yang buat begini. Tak buat begini. Seperti mana yang Hajar Nuriah sebutkan, jika berlaku di satu perkara yang, sebab apa Allah mention secara jelas? Sebab kalau berlaku dia akan jadi satu kucak-kacir yang sangat-sangat teruk. Kan, tak tahu dia sudut agamanya, anak, terutamanya anak lah. Anak tu tak tahu status agamanya apa, makannya apa, tak tahu. So anak tu nanti akan berkahwin pula, nanti jadi tak tentu, sampai berterusan tak tentu ala ke mana. Mana satu dia punya, ke kiri ke kanan, kan, putih ke hitam, dia tak tentu. Maka dia bermula dengan atas tu, asas tu yang perlu dijaga. Asas yang di atas itu yang perlu dijaga. Ya, sebab itu Allah sebutkan pada awal-awal surah Al-Baqarah kepada orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi. Kerosakan yang dibuat oleh orang munafik apa dia? Mereka tak meruntuh, tak tebang hutan-hutan dan tanam durian musangking hingga banjir. Tak, mereka tak buat tu. Mereka tak mencemarkan sungai ataupun laut. Tak, mereka jauh daripada laut. Mereka bukan duduk di tanah yang segar di padang pasir. Tapi apa kerosakan yang mereka buat? Mereka buat kerosakan sesama mereka. Buat kerosakan sesama mereka. Kan? Hingga nanti boleh bawa kerosakan kepada berkahwin campur. Kerosakan itu boleh terjadi kalau tidak dibendung daripada awal. Asasnya itu perlu dijaga. Dan kerosakan itu telah mula nampak pada masa kini. Bila orang makin dah mula tak kepada ayat suruhan dan larangan yang pertama itu kan, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi Allah ni. Betul. Betul. Yang kita salah tafsir, kita kata tebang pokok lah apalah. Betul. Sebenarnya kerosakan yang kita buat lain yang membawa kepada tebang pokok. That is the end result lah kan. Betul. Dan kerosakan itu kita semua buat. Bukan orang bukan Islam buat, bukan orang munafik. Kita semua buat. Bukan kontraktor aja yang buat. Bukan kontraktor aja yang buat. Kita yang duduk kat dapur, yang duduk dalam rumah, yang duduk pergi balik office pun membuat kerosakan di muka bumi juga. Dan kerosakan yang lebih teruk daripada yang dilakukan oleh kontraktor yang mencemar segala macam, yang menebang pokok sana sini. Baik, Allah sebut zalikum hukumullah yahkumu bainakum. Demikianlah
hukum Allah. Dia hukumkan antara kamu, dah siap-siap Allah dah buat dah. Tak payah nak pening-pening, tak payah nak susah-susah. Dan hukuman Allah itu sudah tentu adil. Sudah pasti adil. Dan Allah akhiri ayat dengan Allah kata, dan ingatlah Allah ialah Tuhan yang maha bijaksana, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah dia Tuhan yang maha mengetahui. Allah kata wallahu alim. Allah mulakan dulu wallahu alim. Dia Tuhan yang maha mengetahui. Kenapa? Kerana hukum-hukum ni semua, yang bila orang pandai buat hukum tu, kau kena buat ni, kau kena buat ni, kan? Bila kau macam ni, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Selalunya orang kata apa? Kau tahu apa? Kan? Maka bila Allah sebutkan, bila jadi situasi macam ni, hukumnya begini, Allah akhir dengan wallahu alim. Allah dia maha mengetahui. So, tak payah tahulah kenapa Allah dia berhak untuk menetapkan hukum ke atas diri kita. Allah sebut kerana dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba dia, apa yang perlu dia lakukan. Ya, kita mungkin tak tahu pada masa depan kita akan hadapi situasi yang tertentu. Yang mungkin hari ini kita tak rasa kita akan hadapi. Tapi Allah dah siapkan dah hukuman dia, caranya, macam mana untuk deal. Sebab Allah tahu, alim, wallahu alim. Dia dah tahu dah nanti ke depan kita akan hadapi situasi itu. Hakimun yang maha bijaksana, maka Allah dibijaksana dalam membuat sesuatu hukum yang Allah tetapkan itu dia akan ada hikmah dan dialah sebaik-baik penetap hukum. Dan kalau kita lihat pada perkataan hakim ini, dia sama je root word je dengan hikmah. Kalau kita dalam Arab, hikmah ini tulisannya. So hakim, hikmah. So Allah dialah Tuhan yang hakim. Dia hakim antara kita. Dia menentukan hukum antara kita. Kenapa dia layak? Kerana dia adalah hakim. Dia yang maha bijaksana. Kerana perkataan hakim dalam bahasa Arab maksudnya maha bijaksana. Dan hukuman yang Allah berikan itu mestilah ada hikmahnya yang mungkin kita tak nampak sekarang. Ke depan baru kita nampak. Seperti mana Allah sebutkan, Allah suruh untuk orang-orang yang mencuri contohnya, potong tangan. Mungkin orang tak nampak hikmah dia, tapi ke depan kalau orang buat, dia akan nampak. Seperti mana Allah kata para wanita kena tundukkan pandangannya, kena jaga aurat dia. Lelaki kena tundukkan pandangannya, kena jaga dia punya kemaluannya. Itu perkara yang Allah sebutkan. Allah alimun hakim ketika bagi tahu perkara itu. Tapi kalau orang tak buat, maka dia akan tahulah apa yang akan terjadi, dan selepas itu baru dia akan kata, oh patutlah Allah suruh tundukkan pandangan, patut Allah suruh jaga kemaluan, patut Allah suruh pakai longgar, jaga aurat semua. Waktu tu dah nasi dah jadi bubur. Maka Allah nak elakkan daripada nasi menjadi bubur. Sebab itu Allah bagi tahu siap apa yang perlu dibuat, dan kita kena hanya sami'na wa ata'na untuk elakkan nasi jadi bubur. Bila nasi dah jadi bubur, dah tak guna dah menangis air mata darah. Baik, sebab itu Allah sebutkan dalam surah At-Tin. Ayat terakhir surah At-Tin apa? 5, 4, 3, 2, 1. Tak semua baca Waturi sini. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat terakhirnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah dialah yang sebaik-baik hakim, ahkam. Dia hakim yang paling adil. Hakim yang top, yang top. Dan dah paling top lagi. Hakim yang paling ahkamul hakimin. Sebab itu hinggakan dalam hadis ada disebutkan, bila kita jumpa ayat macam ni, Nabi akan buat apa? Nabi akan menjawab. Sebab dia bentuk soalan. Dia tanya, bukankah Allah yang sebaik-baik hakim? Maka kena buat apa? Bila soalan, kena jawablah. Sebab itu kalau kita dengar cara Nabi baca Quran, Nabi akan apa? Bila sampai ayat yang cerita tentang syurga, Nabi akan minta doa. Sampai ayat cerita tentang azab neraka, azab ataupun neraka, Nabi akan berdoa minta jauhkan. Dan berinteraksi dengan ayat. Dan bila sampai pada ayat-ayat yang macam ni, bertanya, bukankah Allah dia adil hakim? Maka kita kena apa? Jawab benar.
Benar. Minimum kita jawab apa? Benar ya Allah. Kan? Dalam Arabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis bala wa Bala. ana bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan tidak, sungguhnya aku menyaksikan keadilan itu yang telah ada di muka bumi ini. Itu antara jawapan yang disebutkan dalam hadis. Walaupun hadis itu ada perbincangan tentang statusnya, tapi itulah disebutkan Nabi bersoal jawab bila membaca Al-Quran. Maka itulah kita sebut sebagai bila baca tu kena faham supaya kita boleh berinteraksi. Kerana Quran berinteraksi dengan kita. Baik. Zalikum hukumullah. Ini potongan ayat yang sangat besar untuk kita. Kerana di situ kita boleh lihat betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Dia dah siap-siap dah buatkan semua yang hamba-Nya perlu. Anak bangun pagi, tinggal buka je tudung saji makan. Tak perlu fikir hari ni nak makan apa, nak masak ni, nak tengok bahannya apa, tak perlu. Bangun tidur, buka tudung saji, makanan dah siap. Kenapa makanan itu dah siap? Sebab sayangnya ibu dekat anak dia. Maka hidup je kat dunia, semua dah siap. Tinggal ikut sahaja petunjuk itu. Kenapa? Kerana sayangnya Allah kepada hamba dia. Zalikum hukmullah. Demikianlah ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita. Semuanya Allah telah siapkan, hanya tinggal mengikut sahaja. Baik, ayat ke-11 Allah sebutkan wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar fa'aqabtum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang jadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasan, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang mereka telah bayar, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik, ini sambung lagi ayat ke-10. Tak cukup ayat 10, Allah sambung lagi pula. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah sebutkan, kalaulah para sahabat yang telah menceraikan isteri mereka itu minta balik mas kahwin, tak dapat. Baik. Kemudian ditakdirkan mereka berperang menyerang kepada kabilah ataupun negeri itu dan mereka berhasil mendapatkan harta rampasan. Maka apa kena buat? Allah kata, pulangkan balik kepada orang-orang Islam yang tak dapat dia punya mas kahwin tu balik, pulangkan balik. Dia punya mas kahwin itu ambil daripada apa? Ambil daripada harta rampasan itu. Pulangkan balik. Maka apa? Betapa agama ini menjaga hak setiap orang. Dan hak setiap orang itu akan tetap ditunaikan walau bagaimana sekalipun. Tetap akan ditunaikan. Kalau dah itu namanya hak kita, maka hak itu tetap akan ditunaikan walau apa pun yang jadi. Hak seseorang itu tetap akan ditunaikan walau apa pun yang jadi. Saya sebut ayat ni, saya teringat siapa? Saya teringat Haji Yahya. Kenapa saya teringat Haji Yahya? Sebab saya teringat member dia yang hutang dengan dia tak bayar lagi tu. Maka duit yang kita pinjamkan kepada orang lain itu adalah hak kita. Maka jangan bimbang. Kalau itu adalah hak kita, Allah akan selesaikan hak itu. Kalau bukan di dunia, Allah akan selesaikan dia nanti di akhirat. Maka betapa adil Allah Azza wa Jalla. Islam ini, kan, mas kahwin tak dapat, kalau serang balik harta rampasan tu dapat, jangan bagi-bagi dulu. Sedangkan harta rampasan dia perlu bagi. Tapi harta rampasan dapat, pulangkan balik mas kahwin orang beriman yang tak dapat daripada bini dia itu, baki itu baru bagi. Maka hak setiap orang itu akan ditunaikan walau apa perkara sekalipun yang terjadi. Maka hak kita ini, kalau diambil oleh orang, jangan bimbang. Allah pasti akan ganti hak kita itu balik. Walau macam mana sekalipun. Kalau tak diganti di dunia, Allah akan ganti di akhirat. Dan kalau gantinya itu di akhirat, maka sudah pasti dia adalah gantian yang terbaik. Tapi senang ke nak nunggu? Susah lah. Tetap akan ada cabaran lah. Nak tunggu, sabar, orang tu tak bayar-bayar. Kan? Tengok berjalan, kan? Tukar kereta ke, cat rumah ke, kan? Makan tempat mewah, makan sana sini ke. Nampak kan?
Kena sabarlah. Sabar. Allah pasti akan tunaikan hak setiap daripada kita walau apa pun yang terjadi. Jangan bimbang. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rasa mustahil, ia tidak mustahil pada sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di akhir ayat ini Allah kata wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik, perkataan mukminun kat sini. Ni. Kalau tengok dari sudut bahasa sikit. Ini isim fi'il haf. Mukminun. Ini isim ke fi'il ke haf? Isim. Masya-Allah. Tak Betul. berubah. Dalam bentuk isim. Maka isim menunjukkan apa? Satu, perkara yang tetap, yang tidak Tak berubah. Maka mukminun adalah orang-orang beriman. Dan untuk siapa yang mungkin tak dapat gambarannya, saya tuliskan dalam Quran kita ada mukminun dan kita ada yu'minun. Kan? Kalau tengok terjemahan, dua-dua ni maksudnya orang-orang yang beriman. Tapi beza tak dua ni, berbeza. Yu'minun dia tak sama dengan mukminun. Yu'minun dia adalah kata kerja. Mukminun dia adalah kata nama. So, kata kerja dan kata nama berbeza dari sudut apa? Kalau kita lihat maklumat ataupun tadabbur yang boleh kita ambil daripada ya. Dan di sini Allah gunakan mukminun kata nama. Menunjukkan satu iman, orang-orang beriman ni, iman mereka tetap teguh, tak berubah, tak bermusim, tak ikut keadaan. Baik. Maka untuk orang-orang yang ada iman mereka tetap ini, apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Allah kata wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu telah teguh iman dia, telah betul-betul yakin dan percaya. Kena bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kerana dalam menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan hak kita ni, dia susah sikit. Kita akan rasa teraniaya, terzalimi dan kita kalau boleh rasa kita nak balik hak kita dan kita kalau tak dapat apa, kita nak orang tu kena balik. Orang tu nak dapat balasan yang buruk. Kalau dia pinjam duit kita, dia tak bayar, kita kalau boleh nak tengok dia tu accident ke, kan, projek dia jatuh, dia jadi bankrupt ke, kita nak tengok tu. Betul tak? Bukan perkara yang mudah. Maka Allah kata wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Orang yang dah berpegang, betul yakin, percaya kepada Allah, teruskan yakin kepada Allah yang Allah akan tunaikan hak kita itu. Terus percaya dan yakin kepada Allah yang dia akan tunaikan hak kita itu. Dengan apa? Tingkatkan takwa kita kepada Allah. Terus yakin Allah akan. Takwa antara masuk takwa apa? Takut. Lagi? Patuh tadi. Patuh tadi. Okay. Takwa satu maksudnya takut, satu lagi maksudnya adalah lindung. Lindung. So Allah suruh kita apa? Minta perlindungan kepada Allah, minta tolong Allah lindung kita, minta tolong Allah jaga kita. Yang Tuhan yang kita dah beriman kepada dia tu, dah yakin kepada dia, dah percaya kepada dia, minta tolong dia lindung kita, jaga kita. Daripada mungkin hak kita diambil balik, hak kita itu dipersia-siakan, diperlecehkan. Maka wattaqullah. Allah minta kita untuk tingkatkan ketakwaan. Dan Allah sebutkan perkara ini kepada siapa? Mukminun, orang-orang yang telah beriman. Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada takwa itu perlu diusahakan setelah beriman. Takwa itu perlu diusahakan setelah iman. Itu yang Allah sebutkan. Yang Ustaz letak yu'minun tadi. Ustaz tak elaborate lagi. Yu'minun. Yu'minun tadi. Okey, yu'minun ada terpadam dah. Yu'minun tadi bezanya ialah dia adalah kata kerja. Kata kerja menunjukkan sesuatu yang dia berubah-ubah mengikut masa. Betul. Kerana kata kerja, perbuatan dia berkait dengan masa. Kita ada perbuatan yang kita dah buat, ada perbuatan yang kita sedang buat, ada perbuatan yang kita akan buat. So perbuatan berkait dengan masa. Maka kata kerja berkait dengan masa. Maka yu'minun dia orang yang beriman. Tapi orang yang beriman yang berkait dengan masa. Mungkin ada masa imannya naik, ada masa imannya turun. Imannya bermusim, imannya waktu sakit, waktu ada ujian dan juga musibah, tu imannya berubah-ubah mengikut pada masa dan juga keadaan. Tapi mukminun imannya tetap, apa pun jadi, maintain
macam itu Ada tak, sahaja. ada tak contohnya dalam ayat-ayat sini? Kat mana nak cari contoh tu? Yang dia tunjukkan dia iman dia turun naik tu. Awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan Al-Baqarah. allazina yu'minuna bil ghaibi. Pertama Ah. sekali cirinya Allah sebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi. Ciri pertama orang bertakwa adalah mereka beriman kepada yang ghaib. Allah Oh, guna perkataan yu'minun. Yu'minun dia pakai. Dia pakai menunjukkan kepada apa? Proses. Proses untuk capai apa? Muttaqin Mukminun. ataupun muttaqun. 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 Muttaqun dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim. So nak dapat takwa yang tetap teguh, tak berubah, dia perlu kepada proses. Proses yang nak kena buat apa? Beriman dengan secara berterusan. Walaupun iman tu naik turun, tak apa, dalam proses teruskan je. Teruskan. Sampai satu tahap yang iman tu dah masuk dalam diri, dah kukuh. Jadilah apa pun dia tidak akan berubah. Baik, kita tutup dengan ayat yang Tapi ke-18. Ustaz, sikit Ustaz, Silakan. dalam ayat 10 ni banyak betul dia pakai domir hun ni. Sebab perempuan. Ayat ke-10. Ya, betul. Ayat ke-10 Hun, banyak hun, gunakan hun, domir hun. Betul. Domir hunna dia banyak dan ayat macam inilah bercerita tentang perempuan. So ayat ni memang khas untuk perempuan sahaja. Ceritanya tentang perempuan. Ayat 10, 11, 12 nanti. Ayat ke-12 panjang, khas untuk perempuan sahaja. Perempuan, wanita-wanita beriman sahaja. Ayatnya, 3 ayat ni. Dia akan banyak gunakan hunna kepada perempuan ramai. Dan An-Nur dan An-Nisa aja yang dalam ni pun banyak. Ada. Sebab dia cerita khas untuk wanita yang berhijrah. Baik, pada ayat ke-18 surah Al-Hasyr ni saya bacakan sahaja muka surat 548. Kita dah lalu ayat ni dalam tadabbur kita pada surah yang sebelum ini. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dia dah beriman tak? Dia dah beriman dah, tapi Allah tetap suruh bertakwa. Dan Allah ingatkan berapa kali? Sampai 2 kali. Di hujung tu Allah sebut lagi bertakwalah kepada Allah. Maka orang beriman dia kena berusaha untuk tingkatkan diri dia kepada tahap takwa. Maka kita ada tahap kita Islam, alhamdulillah kita kena usaha tingkatkan kepada iman dan kemudian jangan duduk relax, jangan seronok, tingkatkan lagi kepada tahap takwa. Mana kita nak check diri kita dah sampai ke tahap tu belum ya? Dah sampai tahap Macam mana nak check tahap nak sampai tahap takwa itu? Maka dia kena melihat bukan takwa yang satu ni yu'minun dengan mu'minun tu. Mu'minun dan mu'minun. Nak mu'minun tu, nak tahu mu'minun tu. Maka kalau lihat dalam Quran kita cari ayat-ayat yang sebut perkataannya mu'minun, mu'minin. Dan juga ayat yang sebut tentang yu'minun. Itu caranya Bila lah. di tahap mu'minun tu kita belum sampai lagi. Kalau di tahap yu'minun nak daripada yu'minun nak pergi ke mu'minun tu. Selalu macam mana nak check? So pergi kepada ayat yang Allah sebut mukminun. So kita nak jadi apa? Kita nak jadi mukminun. So pergi pada ayat yang mukminun dan buat apa yang Allah sebut dalam tu. Pergi ayat mukminun dan sebut. Aslihu. Contoh yang ini Allah sebutkan innamal mu'minun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman. So ini dalam bentuk isim. So Allah sebut apa? Sesungguhnya tidak lain orang yang beriman itu ialah mereka apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. So ini ciri-cirinya. So kenapa cirinya pertama apa? Bila sebut nama Allah gemetar hati dia. Okey, itu ciri pertama dia. Bila dibacakan ayat kepada mereka bertambah iman. So ciri dia yang kedua wa ala rabbihim tawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Surah Anfal. Betul. Lepas tu ni ciri lagi sambungan. So senaraikan 1 2 3 4 5 ciri-ciri dia. Termasuk tawakal tu kan ya tawakkalun tu. Betul. Sebab Aduh, orang yang bertawakal, saya tak tahu tahap ai kat mana. Yu'minun ke mu'minun. So dia perlu kena senaraikan lah. Kena senaraikan. Cari ayat mu'minun ataupun mu'minin dalam Quran, senaraikan ciri-ciri dia, jadikan dia sebagai checklist kita. Satu idea yang menarik kepada Hajar Nuriah, insyaAllah nanti kita boleh buat sesuatu dengan ayat-ayat itu kita senaraikan mungkin untuk kita kongsi bersama-sama insyaAllah. Baik, ayat pada malam ini, ayat ke bahagian setengah akhir ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Minimumnya apa?
kita dapat satu pengajaran, iaitu zalikum hukumullah. Demikianlah hukum Allah. Maka jika kita fahami, kita ketahui bahawa kehidupan kita ini Allah telah sediakan caranya bagaimana, maka kita akan rasa lega. Kerana kita tak perlu lagi berfikir macam mana nak menghadapi kehidupan ini. Dan kalau setiap situasi yang kita hadapi, kita tahu Allah dah sediakan apa caranya, macam mana cara saya nak keluar daripada situasi ini. Maka kita dapat merasakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang telah menyiapkan kita apa yang kita perlu sebelum kita sampai kepada situasi itu. Kita telah melakukan perkara yang sama kepada anak-anak kita, kan? Kita siapkan makan pakai dia. Sebab apa? Sebab sayang kita kepada mereka. Diorang tak perlu keluar pergi kerja cari makan, nak beli baju sekolah, nak beli buku sekolah, bayar yuran, tak perlu. Kita siapkan semua. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada mereka. Tugas mereka hanya belajar je. Maka tugas kita sebagai hamba hanya beribadah saja kepada Allah. Semua Allah dah siapkan. Cara hidup Allah dah siapkan, rezeki Allah dah siapkan, berapa banyak, bila, semua Allah dah siapkan. So tak perlu risau tentang itu. Yang perlu dirisaukan adalah tentang pengabdian diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Zalikum hukumullah. Demikianlah hukum ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat daripada ambil. Saya mohon maaf jika tersalah kata, terkasar bahasa. Aku lupa li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yunfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Moga kita bertemu pada hari-hari yang lain. Terima kasih kepada semua kerana telah memaksa diri melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita berat rasa, tapi kita paksa juga. Mudah-mudahan itu usaha kita nak menuntun hawa nafsu ini untuk mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan syurgalah tempat yang Allah akan berikan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.